Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan sambung masih lagi dalam tajuk integer. Okey, dalam tajuk integer dalam buku teks kita akan belajar mengenai hukum operasi aritmetik dan juga tajuk yang kedua iaitu penyelesaian masalah. Okey, so apa yang kita nak belajar dalam hukum operasi aritmetik? Kenapa kita kena belajar hukum-hukum ni? Okey, ada 4 hukum yang kamu perlu tahu. Okey. Ini kerana supaya dapat memudahkan kamu mengira secara congak lah basically tanpa menggunakan kalkulator. Okey, walaupun sebenarnya di sekolah menengah kamu dibenarkan menggunakan kalkulator, okey, tapi kamu juga boleh menggunakan cara yang lebih efisien untuk membuat pengiraan. Okey, dekat sini kita akan lihat 4 contoh hukum dalam pengiraan. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, penambahan hukum ini ialah hukum kalis tukar tertib. Okey, maksud dia hanya boleh digunakan untuk penambahan dan pendaraban. Okey, ini ialah hukum kalis tukar tertib. A tambah B sama dengan B tambah A. A darab B sama dengan B darab A. Itu yang dia tulis lah. Okey, tapi kamu faham ke apa maksud A tambah B sama dengan B tambah A? Okey, A ni apa A? Okey, so A ini ialah sebenarnya adalah suatu nilai yang tidak diketahui. Okey, unknown. Okey, dalam bahasa Inggeris unknown. Okey, so ini sebenarnya adalah nilai lah, nombor-nombor dan boleh digantikan dengan apa-apa nombor. Okey, katalah kalau sini A, nilai yang dekat sini pun A lah. Okey, nilai dia adalah sama. B kat sini, sebelah sini pun ialah B. Contohlah kita gantikan, dia kata hukum kalis tukar tertib kan. Maksudnya kalau kamu ada satu nombor, iaitu 1 tambah 3 katakan. Okey, kamu ada contoh 1 tambah 3. Tukar tertib maksudnya kamu boleh tukar dia sebagai 3 tambah 1. Okey, dia akan membawa nilai yang sama jawapan dia. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1 pun 4. Okey, begitu juga dengan darab. A darab B sama dengan B darab A. Okey. Katalah kita tukar A tu tadi. Tukar nombor lain. 2 darabkan dengan 4. Okey. Kalau kita nak tulis terbalik pun boleh. Okey, kita boleh tulis dia sebagai 4 darab 2. Okey, ini dia mematuhi hukum kalis tukar tertib. Okey, 2 darab 4 samalah dengan 4 darab 2. Okey, jawapannya akan memberi jawapan yang sama. Dia tak boleh guna untuk tolak. Okey, kalau kamu tulis sini 1 tolak 3, dia tak sama jawapan dengan 3 tolak 1. So, kamu tak boleh guna tolak dekat sini. Bahagi pun tak boleh. Okey. So, seterusnya untuk penambahan dan pendaraban dikatakan mematuhi hukum kalis sekutuan. Maksudnya, katalah kamu ada A tambah B tambah C. Okey, lepas tu kamu kena buat A tambah B dulu. Okey, sebenarnya kamu boleh tukar dia sebagai kamu boleh kira B tambah C dulu. Okey, contohlah kita ada nombor 1 tambah 2 tambah 3. Okey, 1 tambah 2 tambah 3. So, kamu kira 3 di sini, 3 tambah 3 ialah 6. Okey, selain daripada tu, kita juga boleh tulis, kita nak kira yang ini dulu, B tambah C. Okey, so 1 tambahkan dengan 2 tambah 3. Okey, so kalau kamu kira, kurungan dulu kan, kamu dah belajar sebelum ni. So, kurungan dulu, 2 tambah 3, 5. Okey, 1 tambah 5 ialah 6. Dia akan memberi jawapan yang sama. Okey, ini namanya hukum kalis sekutuan. So, kamu boleh kira yang belakang dulu. Okey, walaupun sebenarnya tambah kena kira, kalau dia tambah-tambah kira dari depan kan. Okey, tapi kita boleh kira dia dari belakang. Okey, begitu juga dengan darab. A darab B darab C. Kita boleh kira B darab C dululah. Okey, so A darab, katakan kita ada nombor 2 darab 4. Okey, darabkan dengan 3. Okey, 2 darab 4 darab 3. Ni kamu lihatlah dia punya operasi. So, kat sini kamu akan buat
2 darab 4 dulu. So, 8 darab 3. Jawapannya ialah 24. Okey. So, kamu juga boleh tulis dia. Kamu boleh kira dia. Okey. Ini cara macam cekap lah. Kalau kamu tak ada pensel dengan kertas, nak kira secara cepat macam ni lah. Okey. So, kamu boleh buat 2 darabkan dengan 4 darab 3. Okey. Kamu buat 4 darab 3 dulu. So, 4 darab 3 ialah 12. 12, 2 darabkan dengan 12 ialah 24. So, nilai dia sama. So, ini boleh mematuhi hukum kalis persekutuan. Katakan kamu nak kira di supermarket dengan cepat. 4 darab 3, 12. 12 darab 2, senang kan? 12 darab 2, 24. Macam tu lah. Kalau kamu nak kira 2 darab 4, 8. 8 darab 3, CP3 pula. Tak tahu. Macam tu lah. So, kita kira 4 darab 3 dulu. Okey. Contoh. Seterusnya, hukum kalis agihan. Okey, hukum kalis agihan A darab B tambah C. Samalah dengan A darab B tambahkan dengan A darab C. Okey, maksudnya hukum kalis agihan ni, setiap yang dalam kurungan ni kamu akan darabkan dia. Okey, darab. Okey, kamu agihkan dia. A darab B tambahkan dengan A darab C. Kamu boleh tulis macam ni. Okey, katalah A. Lepas tu darab B tambahkan dengan A darab C. Katakanlah A tu 8. Okey. Okey, A tu 8. Sorry. A tu 8. Darabkan dengan B tambah C. 3 tambah 2. Okey, katakan macam tu. Okey, 3 tambah 2, 5. 5 darab 8, 40. Ataupun, biasa kita buat dalam kurungan dulu kan. Ataupun, kita boleh tulis 8 darab 3. Tambahkan dengan 8 darab 2. Okey, 8 darab 3 tambahkan dengan 8 darab 2. So, 8 darab 3 ialah 24. Tambahkan dengan 16. So, jawapan dia still 40. Okey, kalau di tengah ni tambah, so tambahlah dia. Kalau di tengah ni tolak, tolaklah dia. Okey. So, biasanya dalam, kalau kamu jumpa di buku teks, dia tak akan tulis 8 darab, macam ni lah. Dia akan tulis 8. Okey, dia akan kurungan terus. 3 tambah 2. So, bila ada kurungan, ada jumpa nombor, tak ada operasi kat tengah. So, sebenarnya ialah operasi darab. So, kamu kena buat, tahulah 8 darab 3, 24. 8 tambahkan dengan 8 darab 2. Okey, yang seterusnya ialah hukum identiti. Yang ni sepatutnya kamu tahulah. Kamu kena tahu. A tambah sifar, jawapannya A. Kenapa A tambah sifar, jawapannya A pula? Okay, jadi kalau kamu tak tahu apa jawapan dia, so kamu boleh tukar sementara. Okay, contohlah A tu tukarkan kepada 2, tambahkan dengan sifar. 2 tambah sifar ialah 2. Okay, macam tu lah. A darab sifar ialah sifar. Betul ke? A tu, katalah 2 tadi, 2 darab sifar. Sifar lah kan, apa-apa yang darabkan dengan sifar memang sifar jawapan dia. Okay, A darab 1 jawapannya A. Okay, apa-apa nombor yang didarabkan dengan 1 dapat nombor tu semula. Okay, A tambah negatif A sama dengan sifar. Kenapa pula ni? Okay, kan kamu dah belajar tambah jumpa tolak dia akan jadi tolak kan. Tambah jumpa nombor negatif dia akan jadi tolak. So, A tolak A sifar lah. Okay, samalah kalau kamu tulis 2 tambah negatif 2. Okay, 2 tambah negatif 2. Tambah jumpa negatif, dia akan jadi negatif. So, kamu tulis balik 2 tolak 2. 2 tolak 2, sifar lah jawapan dia. Okey. So, A darab 1 per A. Kalau ada satu nombor, didarabkan dengan 1 per nombor yang tersebut. So, sebenarnya kan kamu dah belajar. Ini bahagi ni, kan? Nombor yang sama, bila dibahagi, dia akan jadi 1 lah. 1 darab 1 bagi 1, jawapannya tetap 1. So, ini semua kita panggil sebagai hukum identiti. So, maksudnya tak perlulah kamu tanya apa jawapannya. So, itu dah ada dalam hukum identiti. Okay. So, kita lihat dekat sini. Pengiraan efisien. Okay. Katalah kamu ada nombor besar macam ni kan. Kamu tak ada kalkulator. Macam mana kamu nak buat?
So sebenarnya kamu kena bijak lah dalam pengiraan. Okay, 29 tambah 38 tambah 2. Okay, 29 tambah 38 tambah 2, kamu kena buat apa? Tambahlah yang ini dulu. Okay, ini apa namanya? Okay, kalau kamu tak nak buat dari depan, kamu buat di belakang dulu. Ini ialah hukum, hukum kalis sekutuan. Okay, hukum kalis sekutuan. Kenapa saya nak tambah yang belakang dulu? Sebab 8 tambah 2 ialah 10 kan? So, lebih mudah kira. 38 tambah 2 ialah 40. Sebab tu saya gunakan hukum kalis sekutuan. Baru saya tambahkan dengan 29. Terus saya dapat jawapan dia 69. Okey. So, soalan B. 2 darab 24 darab 5. Okey. 2 darab 24 darab 5. Soalan mana? Macam mana saya nak kira? 2 darab 24. Dah nak tahu pula macam mana 2 darab 24. So, cara yang mudah. Kamu nampak 2 dengan 5 ni kan? Okay, 2 dengan 5. Saya boleh darabkan dia dulu. Okay, ini hukum yang mana? So, kita lihat. Ini ialah hukum. Hukum yang mana? Kita boleh buat dia hukum kalis tukar tertib. Okey, kita ubahkan kedudukan dia. So, 2 darabkan dengan 5 darabkan dengan 24. So, kenapa saya darab 2 darab 5? 2 darab 5 kan senang, 10. Okey, darabkan dengan 24. Okey, kalau darab dengan 10, okey, belakangnya akan ada sifar lah. Satu sifar. Okey, 24 darab 1, 240. Okey, yang ini C, 7 darab 3040. Sudah. Macam mana nak kira? Susah kan? So, kita boleh buat kalis agihan. Kita buatlah 30 darab 40 ni. 30 3040 ni. Macam mana boleh jadi? Okey, so 7 darab 3040. 3000 sebenarnya datang dari 3000 tambah 40 kan? Betul tak? So, kamu bolehlah buat 1. 7 darab 30. 7 darab 3000 ialah 21,000. Okey, 21,000. Tambahkan dengan 40, 7 darab 40. Okey, 7 darab 40 ialah 280. Terus kamu akan dapat jawapan dia 21,280. Okey, so ini jawapannya. Ini sebenarnya pengiraan efisien ialah cara cepat lah. Cara cepat tanpa menggunakan kalkulator. Okey, boleh di-apply di mana-mana kamu berada lah. So, kamu kena cekap matematik lah untuk melakukan pengiraan ni. Okey. So, seterusnya kita akan masuk soalan penyelesaian masalah. Okey, katakanlah saya ada satu penyelesaian masalah. Okey, dalam satu kuis setiap jawapan, kamu bila sebut penyelesaian masalah kena bacalah setiap satu dari depan sampai hujung. Okey, dia kata dalam satu kuis setiap jawapan yang betul diberi 4 markah. Okey, jawapan yang salah ditolak 2 markah. Okey. So, setiap peserta dikehendaki menjawab 30 soalan. Okey, semua sekali ada 30 soalan. Soalan betul dia akan dapat 4 markah. Okey, yang betul dapat 4 markah. Kalau salah dia akan dapat 2 markah. Tolak 2 markah. Okey, kalau dia kata 4 markah ni maksudnya positif lah jangan tolak pula. Ditolak 2 markah, so markahnya ditolak 2. Okey, setiap peserta menjawab 30 soalan. Zaini menjawab 24 soalan dengan betul. So, ada berapa soalan dia salah? Okey, soalan yang salah ada 6. So, nak buat pengiraan, hitung markah Zaini. Okey, kita buatlah dalam bentuk ayat matematik. So, ayat matematik, jumlah markah dia kan.
ayat matematik ni ialah persamaan lah. Okey, ayat matematik ialah persamaan. So, markah dia berapa? So, 24 yang betul didarabkan dengan 4. Okey, markah. Setiap satu soalan akan dapat 4 markah. So, 24 darabkan dengan 4. Okey, tetapi dia ada 6 soalan yang salah. 6 soalan yang salah. Okey, ditolak 2 markah. So, setiap soalan yang salah ditolak 2 markah. Okey, so markah dia ni akan ditambah. Okey, jumlah markah dia. Okey, jumlah markah dia akan ditambah. 24 darab 4 jumlah yang betul dengan yang salah tu tadi. So, kamu boleh kira 24 darab 4 ialah 96 tambah 6 darab negatif 12, 6 darab negatif 2 ialah negatif 12. So, jawapan akhir dia ialah 84 markah. Okey. So, ini ialah jawapan yang markah yang dia dapat lah. Markah yang Zaini dapat. Okey, ini soalan penyelesaian masalah. So, kamu kena faham betul-betul ayat tu. Kemudian, kalau boleh, mesti keluarkan ayat matematik. Okey, ayat matematik. Okey, kemudian pengiraan dia buat macam yang kita dah belajar sebelum ni. 84 ni jangan letak sebelah. 84 letak di bawah sebab kita dah belajar di bawah. Okey, so dekat sini bersama-sama PowerPoint ni saya ada sertakan dengan latihan yang kamu perlu buat. Okey, tak perlu, kamu boleh, saya beri masa sehingga hari Khamis lah untuk menghantar latihan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang.